Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Jemput masuk dulu ya kepada seluruh yang sedang menonton bersama di Instagram Live dan di Facebook, insya-Allah. Subhanallah. Okay. Kita bersama anjuran PTS Publication ya di Instagram buku PTS. Insya-Allah hari ini kita sambung bedah buku kita dengan persoalan yang baru, insya-Allah kita diskusi bersama-sama, insya-Allah. Subhanallah. Baik. Subhanallah, jemput masuk Amira Azri, saudagarbuku.com.my, Osman, Zainura, Kazuhan, Eratna. Subhanallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Baik, Encik Rizam Rashid, ya, Muhammad Afri Zanizam, ya, subhanallah, yang bersama-sama di Facebook dan juga di Instagram. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini bersama kita, ya, subhanallah. Jemput masuk dulu ya bersama dengan PTS Publication, ya, kita akan diskusi insya-Allah 30 minit perbincangan. Okey, berkaitan tentang tajuk baru insya-Allah, ya. Alhamdulillah kita dah 19 Ramadan 1443 Hijrah. Ya, dah hampir 19 hari kita berpuasa selama Ramadan, insya-Allah pada semuanya. Okey, hari ini kita akan bincang berkaitan tentang tajuk Ramadan. Ya, subhanallah. Jadi pada minggu ni kita sedang berbincang dengan bedah buku ini. Buku ni ya, nampak? Ya, kompilasi soal jawab unik yang ada kaitan dengan agama. Ya, karangan Ustazah Muzayyana Abdullah dan juga Ustaz Zulkhairi Maknu. Ya, subhanallah, buku ini sangat-sangat bermanfaat untuk semua. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bedah buku satu tajuk yang ada dalam buku ini. Kalau sebelumnya kita dah bedah dua tajuk. Satu berkaitan tentang anak zina, anak luar nikah. Ya, persoalan berkaitan tentang anak luar nikah yang sering kali kita ada. Dan yang kedua tentang cicak. Kan semalam kita bincang tentang cicak, siapa yang bersama-sama dengan perbincangan, ya, persoalan. Jadi buku yang di tangan saya adalah PTS Publication, ya. Dan boleh dapat dekat mana-mana kedai buku berdekatan. Dan yang menarik untuk buku ni, ya, digabungkan soalan-soalan unik. Contoh hari ni kita nak bincang, adakah dosa dalam Ramadan digandakan? Subhanallah, adakah dosa dalam bulan Ramadan digandakan? Ya, jadi subhanallah, masuk dulu. Masya-Allah. Ya, insya-Allah kita masih lagi dalam tajuk buku yang sama tapi cuma topik saja yang berbeza. Ya, topik saja hari ini berbeza. Persoalan apa yang kita bincang hari ini daripada persoalan-persoalan unik yang ada dalam buku ni adalah, adakah dosa dalam bulan Ramadan digandakan? Subhanallah, adakah dosa dalam bulan Ramadan digandakan? Maka masya-Allah.
Kita tengok apa yang disebut huraian dalam buku ini. Antaranya kita akan ambil juga secara rumusan daripada bab yang kita sedang bincang. Masya Allah, dalam bab ini diberikan disusun dan ditulis dengan sangat baik oleh penulis. Pada awal-awal tajuk ini diberikan perbandingan, perumpamaan untuk kita sama-sama fikir bahawa apakah perbezaan dalam sudut hal konteks ibadah. Ganjaran pahala ni diberikan perumpamaan pada awal, nanti kita akan bincang apa. Dan selepas itu diberikan ulasan, apa kata ulama, diberikan beberapa kompilasi hujah-hujah ulama berkaitan tentang persoalan yang kita sebut dalam buku ini. Baik, subhanallah. Jadi dalam tajuk yang kita sedang bincang, adakah dosa dalam bulan Ramadan digandakan? Adakah dosa dalam bulan Ramadan digandakan? Sebab kita jelas dan faham Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik, boleh menggandakan, melipat kali gandakan amalan yang kita lakukan, hatta kadang-kala tidak terfikir dengan akal fikir kita pun. Subhanallah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bincang tentang tajuk adakah dosa dalam Ramadan digandakan. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang menonton bersama-sama di Facebook dan Instagram Live. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Amin ya Rabb. Baik, hari ini kita bincang adakah dosa dalam Ramadan digandakan. Baik, dalam huraian buku ini kita tengok subhanallah pahala ini dalam awal-awal topik perbincangan ini penulis menekankan tentang pahala itu boleh bertambah dalam dua sudut. Dalam dua sudut. Macam kita tahu kan, kalau solat berjemaah digandakan dengan 27 kali ganda berbanding dengan solat sendirian. Kalau bersedekah dikali gandakan, dilipat kali gandakan kebaikan dan ganjarannya, dikali gandakan. Maka bila dalam sebut dikali gandakan ataupun penambahan daripada sudut ganjaran pahala yang Allah bagi pada kita, penulis menekankan kepada dua pembahagian. Yang pertama, gandaan itu boleh menjadi gandaan ganjaran kepada kuantiti. Maksudnya diberikan ganjaran itu diganjarkan mengikut kuantiti, bilangan, nombor yang boleh kita senang fahamlah. Contohlah kuantiti ni, kalau kita bersedekah maka pahala sedekah itu dibalas, dilipat kali gandakan, digandakan dengan 10 kali ganda. Malah boleh jadi melebihi daripada itu pun. Maka gandaan, kita nampak nombor, kuantiti. Tapi boleh jadi juga ganjaran ini dalam konteks kualiti. Kualiti adalah tengok daripada nilai, kualiti, macam mana kita kata the level ibadah dia dalam bentuk yang baik, sangat baik dan terbaik sebagai contoh. Dan level-level itu, kualiti ibadah itu, ganjaran akan diberikan menurut kualiti yang ibadah. Yang khusyuk, sangat-sangat khusyuk sebagai contoh. Jadi itu. Jadi dalam sudut ganjaran dan pahala, penulis menekankan ada dua tadi. Yang pertama, kuantiti yang diberikan ganjaran, disebutkan nilainya 27, 10 kali ganda, ataupun boleh jadi kualiti, diberikan ganjaran pahala pada kita apabila kita membuat amal kebaikan, amal soleh dengan mengikut tahap kualiti kita, tahap kualiti ibadah yang kita lakukan atau amal baik yang kita lakukan. Jadi sebagai contoh yang diberikan oleh penulis sangat menarik. Yang penulis bagi ni adalah basikal. Basikal. Kalau saya katalah bagi mudahnya untuk kita rumuskan apa yang disebutkan dalam buku ini, contohlah kita nak bezakan kalau dari sebut kuantiti dengan kualiti. Kualiti ni kita tahulah benda yang berkualiti, yang lebih baik daripada yang baik, lebih baik. Kan? Contohlah kita kata saya nak bagi sebiji apple. Sebiji apple. Sebiji apple yang sebelah kiri saya ni harga dia 50 sen. Sebiji 50 sen. Jadi kita tengoklah kalau dia merah, apple, dia ada tangkai juga macam apple yang biasa, tapi harga 50 sen. Tapi sebiji lagi apple di tangan saya sebelah kanan ni, apple masih juga warna merah, tapi harga dia agak sedikit mahal, RM2.50 sebagai contoh. Tadi 50 sen apple, yang ini RM2.50. Masih lagi apple
kita kata buah yang sama, warna yang sama, tetapi beza dia adalah harga. Kenapa harga dia berbeza? Boleh jadi kerana kualiti dia berbeza. Kan, sebab itu subhanallah, ya, benda yang sama kita buat. Contoh, ya, solat, orang tu solat, orang ni solat, orang ni sedekah, dia pun sedekah. Ya, benda yang sama, perkara yang sama, tetapi boleh jadi benda tadi, perkara amal yang sama, perbuatan yang sama, tapi diberi ganjaran berbeza. Sebab apa? Pahala berbeza. Sebab apa? Kerana mengikut kualiti bagaimana ibadah atau amal yang dibuat oleh seseorang. Jadi subhanallah, itulah ya antara kita kata analogi ringkas untuk kita faham berkaitan tentang bab kualiti dan kuantiti ini dalam bab pahala dan ganjaran yang Allah sediakan. Sebab itu subhanallah, ya, mungkin kita rasa kita buat benda yang sama macam orang, tapi kerana kita nak jaga kualiti ibadah, boleh jadi kita mendapat ganjaran lebih tinggi, lebih baik, kerana yang kita berikan, yang kita sediakan, yang kita pamerkan adalah ibadah ataupun amal yang baik. Ya. Jadi kita punya balasan ataupun ganjaran juga adalah yang lebih baik ataupun yang baik macam kita. Sebab itu subhanallah, ya, disebutkan apa? Kalau daripada sudut pahala kita jelas, ya, dia bertambah. Dia boleh bertambah daripada sudut kuantiti, boleh bertambah daripada sudut kualiti. Tapi sebaliknya dosa, ya, dosa, kan kita tadi persoalannya, adakah Ramadan dosa kita juga bertambah? Adakah dosa kita berganda? Maka tengok apa yang dijawab dalam buku ini. Dosa ini, ya, dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah, subhanallah, ya, maka dosa hanya akan bertambah daripada sudut kualiti bukan kuantiti. Sebab siapa yang melakukan satu dosa tetap akan dibalas dengan satu dosa. Jelas tak maksudnya? Dalam erti kata, ya, persoalan-persoalan yang mungkin bermain dengan fikiran kita. Ya, adakah kita buat satu dosa dalam bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan lain sekalipun, Allah akan gandakan, ya, ganjaran keburukan untuk kita, ataupun kita kata dosa untuk kita. Kita buat satu perkara dosa, adakah kita dapat 10 dosa? Kita buat satu perkara dosa, adakah digandakan dengan 100 kali dosa? Ya, sedangkan tengok bagaimana subhanallah dinukilkan dalam buku ini, baiknya Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kemurahan Allah, satu dosa dikira sebagai kuantiti, ya, bilangan sahaja. Satu dosa maka dibalas dengan satu perkara dosa dibalas dengan satu dosa untuk kita. Maka subhanallah, tapi namun, ya, nilaian dosa itu pastilah berbeza. Contoh kan, nilaian dosa itu tetap berbeza berdasarkan apa yang kita lakukan. Kan dosa kecil, dosa besar, kan ada pembahagian sebegitu pula dosa kecil dan dosa besar. Maka kita tengok, ya, apa pula huraian yang disebut ataupun yang dinyatakan dalam buku ini. Buku apa? Siapa yang baru bersama kita? Kita dalam PTS Publication, ya, bersama live, bersiaran langsung bersama dengan PTS Publication. Kita bedah buku ini, ya, kompilasi lebih 50 soalan unik. Hari ini soalan apa yang kita tengah bincang sekarang yang baru masuk adalah berkaitan tentang adakah Ramadan dosa kita dilipat kali gandakan. Jadi kita dah bincang tadi, kita dah bagikan analogi ringkas untuk kita faham tentang kualiti dan kuantiti pahala ganjaran baik. Maka kita beri pula tentang ringkasan, ya, rumusan berkaitan bila tentang bab dosa. Ya, dosa ini, satu dosa kita buat, satu perkara dosa kita buat, satu dosa yang akan dicatat oleh malaikat untuk kita, ya, itu yang akan kita dihisap. Dan subhanallah, apa kata ulama, ya, dalam kita nak merujuk, ya, berkaitan tentang perkara ini, maka apa kata Ibn Rajab Al-Hanbali, ya, Ibn Rajab Al-Hanbali berkata, subhanallah, dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam, ya, wa qawluhu kutibat lahu sayyi'atun wahidatun isyaratun ila annaha ghairu mudha'afatin كما خرج في حديث آخر لكن السيئات تعزم أحيانا بشراف الزمان أو المكان كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم
فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Surah At-Taubah. Baik, kita tengok apa kata Ibn Rajab Al-Hanbali, ya, ulama dalam konteks soalan yang kita sedang bincang, pahala dan dosa yang berlipat kali ganda ini, yang bertambah ini, bagaimana? Baik, dalam kata ini, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa satu kejahatan dibalas satu dosa menunjukkan bahawa dosa tidak digandakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Akan tetapi dosa boleh dibesarkan atas sebab kemuliaan masa dan tempat, sebagaimana firman Allah. Contohnya dalam surah Taubah tadi, sesungguhnya pada bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Ya, ini kita sebut tadi arba'atul hurum. Ya, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu mengenai diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maka dalam erti kata, subhanallah, kan kita bincang tadi, dosa pahala boleh digandakan, ya, dengan kuantiti dan kualiti. Berdasarkan kualiti amal kita, yang terbaik amalnya diberikan mengikut terbaik itu, ataupun juga menurut kita sebut tadi bilangan, ya, kuantiti, orang yang solat berjemaah dia mendapat juga 27 gandaan, ataupun boleh jadi lebih lagi, ya, 27 dalam bilangan kita nampak, ya, semua orang yang solat berjemaah dapat 27 kali gandaan. Tapi dalam solat jemaah tadi ada yang khusyuknya lebih lagi, maka 27 kali gandaan itu dia dapat, tapi dia ditambah lagi dengan nilai dan khusyuk dia yang lain daripada orang lain. Itu beza kuantiti dan kualiti. Tapi ala kulli hal, bila kita bincang tentang dosa, disebutkan Ibn Rajab Al-Hanbali, ya, merumuskan bahawa kejahatan, keburukan, dosa maksiat akan dibalas oleh Allah hanya sebagai satu dosa. Kejahatan, satu kejahatan dibalas satu dosa. Satu keburukan, satu dosa. Kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dimuliakan Allah. Ataupun boleh juga kita sebut dosa ini, dia boleh menjadi apa? Menjadi dosa kecil dan dosa besar. Kan, sebab itu kalau kita kata pahala, dia tak ada pahala kecil, pahala besar, ya, tetapi dosa dia boleh ada dosa kecil dan dosa besar. Sebab itu subhanallah, ya, kitalah yang kena jelas, ya. Sebab itu dalam kitab karangan Imam Az-Zahabi, ya, kitab Khabair, ya, menceritakan, merumuskan tentang perkara-perkara dosa besar. Okay, sekejap, yang ni kenapa try to reconnect connection, ya, subhanallah, sekejap, ya. Masya Allah. Ya, sebab itu dalam kitab Imam Az-Zahabi menekankan ada beberapa perkara yang lebih daripada 70, ya, dosa-dosa besar yang disebut dosa besar. Maka dosa-dosa besar, dosa dia ada besar, ada kecil. Ya, dosa kecil ini, dosa-dosa contoh kita melengah-lengahkan perkara-perkara kebaikan, kita bazir masa daripada buat perkara manfaat. Kan? Jadi dosa-dosa besar ni apa? Dosa-dosa besar contoh dia mengumpat. Dosa besar yang paling-paling adalah syirik kepada Allah. Perkara-perkara itu kena kita susuli dengan taubat. Taubatun nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Baik. Dan kita lihat pula pada perkara yang lain. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa dosa yang dilakukan dalam bulan haram lebih besar sebagaimana amal kebaikan. Ini juga adalah pendapat Qatadah, ya, dalam Jami' al-Ulum. Ya, subhanallah, ini kita sebut tadi kan, disebut oleh ulama, ya, dosa ini boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Kan, boleh jadi dosa besar, dosa kecil kerana sebab-sebab yang kita sebut tadi, kerana bulan-bulan haram, ya, ataupun boleh jadi kerana perkara yang kita buat. Kan, adakah perkara itu termasuk dalam golongan kategori dosa besar, ya, ataupun kategori dosa kecil. Dan kita lihat pula apa kata lain, ya. Subhanallah, ya, dalam kitab Matalib Uli Al-Nuh, ya, yang disebut, ya, yang dicatat dalam buku ini, yang buku di tangan saya ni, ya. Baik, penulis mencatatkan di sini bahawa kata-kata daripada Ar-Rahaibani, ya, mengatakan bahawa amal kebaikan dan keburukan akan berganda jika dilakukan di tempat-tempat yang mulia seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dalam masjid. Juga dilakukan pada masa-masa yang mengandungi kemuliaan Jumaat, bulan-bulan haram, bulan Ramadan. Gandaan untuk amal kebaikan, tidak khilaf lagi. Manakala gandaan bagi amal keburukan, ya, menurut ulama dan ahli-ahli ataupun orang-orang yang pakar, ya,
dengan berpandukan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahawa gandaan itu hanya berlaku dalam bab kualiti bukan kuantiti. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Ya penonton sekalian, dalam hujah yang panjang ini ataupun kita kata hujah yang sangat ilmiah ini, kita jelas ya, hujah dalil ini jelas ya, yang disebutkan oleh ulama yang bersandarkan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas kita nak sebut apa? Baiknya Allah pada kita. Allah sangat baik pada kita, sebab bila saat kita melakukan kebaikan, Allah gandakan amalan kebaikan kita. Sebab kita khusus tadi kita kata ya, kerana contoh kemuliaan Ramadan kan, kita mendapat gandaan pahala, ganjaran kebaikan. Tetapi pada bulan Ramadan, ketika mana Ramadan kita terleka, kita terlepas pandang, kita melakukan amal maksiat, dosa dan sebagainya, amal keburukan, secara sedar atau tidak sedar, secara sengaja atau tidak sengaja, dan dalam keadaan itu kita hanya dikira satu perkara buruk sebagai satu dosa. Subhanallah. Jadi bila kita tersedar, segerakan banyakkan dengan istighfar, khususnya pada bulan Ramadan. Sebab kita tahu bulan Ramadan Allah Maha Pemurah, Allah Maha memberi keampunan. Allah nak dengar kita ini berusaha bersungguh untuk meminta ampun pada Allah. Jadi sebab itu subhanallah ya, bila kita tersedar dengan dosa yang kita buat, satu tadi, dua tadi contoh, segerakan dengan istighfar, segerakan dengan minta ampun pada Allah, segerakan dengan bersungguh-sungguh menyesal dengan dosa tadi. Terlepas cakap contoh tadi kan, kita pun segera ya, kalau buat dosa dengan manusia, dengan orang, dengan sahabat kita, dengan suami isteri kita, dengan anak-anak mungkin, segera minta maaf sebagai contoh. Sebab itu baiknya Allah memberi gandaan kebaikan pada amal-amalan kebaikan untuk beri motivasi untuk kita lebih banyak buat kebaikan. Kan macam kita lah, kan bila kita tahu kita bayar RM1 tapi dapat 10 gula-gula atau 10 coklat. Dengan bayar RM1 kita dapat satu sahaja coklat. Agak-agak yang mana kita nak? Kan coklat yang sama, tapi yang kedai A ni kita bayar RM1 dapat 10 coklat. Kedai yang B ni kita bayar RM1 dapat satu coklat. Walaupun coklat jenis brand yang sama, agak-agak kita pilih mana? Pastilah kita pilih tawaran yang lagi hebat tadi. Bayar satu dapat 10 pula pada kita. Sebab itu subhanallah, kan baiknya Allah ini, mana yang kita buat kebaikan satu, diberikan gandaan ganjaran untuk kita lebih bermotivasi, lebih banyak buat kebaikan, lebih fokus nak buat kebaikan. Jadi bila kita dah tahu dan belajar perkara ini, contoh lagi apa? Kan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ada menyebutkan tentang kelebihan fadilat sebagai contoh zikir. Ya, siapa yang bertasbih pada Allah, ya, tasbihnya 100 kali, maka akan dihapuskan 1000 kesalahan dan diberikan 1000 kebaikan. Ini contoh untuk kita kata tadi, dalam bab tadi, kuantiti. Kan kita nampak, okey, 100 kita buat, 1000 dibalas. 1000 kebaikan dibalas, malah 1000 keburukan ditolak, dibuang. Maka itu dalam bilangan, kuantiti. Tapi malah siapa yang berzikir, zikirnya tadi 100 kali. Tapi zikirnya dengan khusyuk, zikirnya dengan faham, zikirnya dengan takut, zikirnya dengan hati, zikirnya dengan ikhlas. Jadi, dia mendapat 1000 kebaikan dan mendapat 1000 dibuangnya 1000 keburukan, malah di-upgrade lagi mendapat ganjaran kerana kualiti zikir tadi. Itu sebagai contoh juga. Jadi subhanallah, kan baiknya Allah. Allah menilai sehingga kesan itu. Yang kita buat, ada yang pernah tanya, apa kalau saya ni zikirnya hanya pada lisan je. Masih belum lagi kat hati. Hati ni masih lagi, orang kata fikir benda lain, fikiran ni fikir benda lain, hati ni menerawang. Tapi lisan ni menyebut Allah, Allah, Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Sebut. Ya, kadang-kadang orang kan ada zikir pakai tangan tu kan, tasbih digital. Ya, sambil-sambil tu sambil berjalan. Matanya pandang benda lain, fikirannya fikir benda lain, jiwanya, hatinya ke lain. Tapi tangannya, mulutnya berzikir. Maka macam mana tu? Dia akan mendapat pahala atau tidak? Dia mendapat pahala ganjaran mengikut kita sebut tadi, kuantiti, bilangan. Tetapi dalam sudut kualiti, mungkin kualitinya berkurang. Berbeza dengan orang yang dizikir tadi, tasbih 100 kali, kualitinya, ya, khusyuknya, ikhlasnya, maka pastilah subhanallah dengan baiknya Allah, pemurahnya Allah. Allah memberikan upgrade lagi, ya, memberikan ganjaran yang lebih baik untuk itu. Sebab itulah kita bila nak makan, kita akan cari makanan yang terbaik, yang sedap. Kalau yang murah, sedap itu bonus. Kan, yang bersih, kita nak yang terbaik. Pakaian,
kita nak pakai baju yang terbaik, baju nak yang cantik. Contoh baju raya kan, baju Syawal ni nak dekat, ada yang dah cari baju raya. Cari yang cantik, kalau cantik murah itu lagi bonus, ataupun cantik murah dan dapat diskaun, beli satu dapat dua, lagi bonus. Kita nak benda-benda sebegitu, nak yang terbaik semata-mata dalam hidup kita kan. Tapi kita tengok dan kita muhasabah, ya, adakah kita nak cukup yang terbaik hanya fizikal dalam bab dunia semata-mata, tapi pastilah kita nak bawa kebaikan itu berterusan lagi-lagi dalam bab amal soleh kita, dalam amal ibadah kita. Sebab itu subhanallah kan, kita ni ada tawaran mana-mana kita akan grab, kita akan cepat-cepat untuk dapatkan apa-apa tawaran yang ada diskaun dan sebagainya. Contoh katalah kalau PTS publication kan, bulan Ramadan ni tema kita bulan Ramadan bulan membaca. Cuba tengok kan, PTS publication di mana-mana rangkaian mungkin ada jual dapat diskaun kan, beli buku satu dapat berapa diskaun sebagai contoh, ada sale pula sebagai contoh. Bila kita nampak, kita cepat-cepat nak beli, kita cepat-cepat nak dapatkan kelebihan tadi. Jadi apakah salahnya ya, dalam bulan Ramadan ini khususnya, kita dah tahu dah Allah memberikan macam-macam ni tawaran, kelebihan, gandaan, kebaikan pada kita. Ya, tinggal kita yang nak ambil atau tidak. Ya, sebab akhirnya kebaikan, ganjaran, gandaan tadi akan mendapat pada kita. Kebaikan tadi untuk kita juga sendiri sebenarnya. Ya, sebab itu subhanallah, ya, ala kulli hal, kita tengok ya bagaimana kita nak bincang perkara-perkara kecil pun walau baik, Allah akan nilai. Sebab itu jangan pernah berhenti, jangan pernah meremehkan perkara-perkara baik yang kecil. Ya, buat. Sebab boleh jadi nampak kecil di pandangan mata manusia. Kita rasa, oh nak sedekah RM1, nilainya nampak kecil RM1. Kan? Dari sudut kuantiti, daripada sudut nilai, ya, bilangan sikit RM1. Tapi RM1 yang kita sedekahkan lebih ikhlas, lebih yakin pada Allah, lebih bergantung dan berharap pada Allah. Maka nilai RM1 yang kita sedekah boleh jadi ganjaran kualiti sedekah kita lebih baik daripada sebelumnya ataupun esoknya kita nak sedekah banyak. Contoh, nak sedekahlah RM10 kan, kita kata oh semalam RM1 sikit, kita nak hari ni nak RM10 nak upgrade. Tapi RM10 yang nilai banyak tadi, kita terlepas pandang kualiti hilang kan. Oh RM10 dah sedekah dekat dalam tabung masjid, dah sampai rumah kita teringat-ingat, kenapalah sedekah RM10 tadi, dah tak ada duit sekecil contoh kan. Nak beli ayam panggang dah tak ada duit contoh kan. Nak beli air kasira dah tak ada duit kecil contoh. Yang ada sekarang duit-duit besar, duit RM10 tak ada. Kenapalah sedekah RM10 dalam tabung masjid. Tengok, nilai semalam RM1 nampak kecil, tapi kerana ikhlas kita bagi sepenuh jiwa kita. Yang hari ni contoh kita bagi RM10, nilainya besar daripada RM1, tapi sebab ikhlasnya hilang, jiwanya tak ada, ya, berkira-kira, teringat-ingat, mengungkit-ungkit, akhirnya RM10 itu tidak pula mendapat nilai dan ganjaran yang sama macam nilai RM1 yang kita bagi. Sebab itu kita nak kata apa? Subhanallah, lebih baik, lebih cantik kita dapat sedekah yang banyak tadi RM10 dan kita nak upgradekan dengan kualiti ganjaran tadi kita nak dapat, dan kita niatkan dengan ikhlas. Moga-moga dahlah kuantitinya dapat, kualiti pun kita dapat sama. Sebab itu subhanallah, sangat cantik tajuk ini sebenarnya hari ini. Kita belajar sesuatu insya-Allah. Moga-moga kita dapat pegangan sesuatu. Ya, apa dia? Bila buat apa-apa perkara, kena jaga kuantiti itu juga, dan kita nak pairkan, nak pasangkan dengan kualiti. Sebab dia tidak boleh orang kata apa, hilang salah satu. Ya, kalaulah hilang salah satu, ya, amalan kita nak, sebab tadi kita sebut kita nak yang terbaik semuanya. Jadi moga-moga bila kita jaga yang ini, amalan kita jadi amalan yang terbaik moga-moga, dan Allah akan balas dengan perkara yang terbaik juga. Subhanallah. Ya, subhanallah. Sebab itu kan sahabat-sahabat sekalian, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, moga-moga dalam apa-apa pun keadaan, ya, bila kita rasa kita nak buat kebaikan, teruskan buat kebaikan. Bila dijentikkan hati kita untuk melakukan kebaikan, terus buat kebaikan. Jangan bertangguh-tangguh untuk melakukan kebaikan. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita buat inilah yang akan membantu kita, yang akan menolong kita, yang akan membimbing kita untuk terus membuat kebaikan-kebaikan yang lain. Subhanallah. Kan? Sebab itu kita sebut tadi, jangan pernah meremehkan kerja amalan kecil.
Contoh, kita sedekah RM1. Jangan remehkan nilai RM1 tadi. Yang kita nak latih, nak belajar ni apa? Latih ikhlas. Latih bergantung pada Allah. Jadi moga-moga dengan amalan kecil tadi, akhirnya bila kita dah mula melatih ikhlas, kita upgrade nilai RM1 kepada RM10, dan moga-moga ketika itu, walaupun RM50 yang kita sedekahkan, ikhlas yang kita belajar dari RM1 tadi, kita dapat konsisten kualiti ikhlas tadi. Dan walau berapa pun kuantiti nilai yang kita sedekahkan, moga-moga kualitinya baik dan lebih baik. Subhanallah. Kan, perbincangan yang sangat menarik berkaitan kuantiti dan kualiti amalan dan ganjaran ya, yang disebutkan dalam buku ini. Subhanallah. Sebenarnya perbincangan ini lebih panjang ya, dengan kata-kata ulama ya, salafus salih dan sebagainya. Ada kitab-kitab rujukan juga yang dicatat sebagai nota kaki ya, di dalam buku ini untuk kita mencari rujukan-rujukan tersebut juga ya, untuk kita dapat panduan-panduan yang jelas ya. Subhanallah. Dan untuk penutup insya-Allah ya, kesimpulan daripada perkongsian kita hari ini daripada buku ini, 52 soal jawab berkaitan tentang agama Islam yang unik dalam masyarakat kita yang dikompilasikan dalam buku ini ya. Soalan pada hari ini adalah berkaitan, adakah Ramadan dosa kita digandakan seperti mana pahala kita digandakan? Kita dah jawab dengan jelas tadi. Maka untuk akhir ya, apa kata Ibnu Baz berkata, dosa tidak digandakan daripada aspek bilangan ya. Subhanallah, tidak digandakan, dosa ini tidak digandakan. Sebab itu subhanallah ya, moga-moga bila kita tahu ini, kita lebih sedar, kita lebih faham, kita lebih merasai bahawa Allah itu maha baik pada kita. Allah memberi peluang dan ruang pada kita untuk banyak buat kebaikan. Dan sebab itu ada motivasi daripada sudut kebaikan, apa ganjaran yang akan kita dapat daripada kualiti dan kuantitinya. Daripada sudut dosa pula, kita tahu Allah maha baik. Allah tidak membalas dengan balasan yang kita kata yang tidak termampu untuk kita kan. Malah dengan satu dosa yang kita buat, kita segera mencari keampunan Allah dengan istighfar, dengan zikir, dengan dibalas ataupun dibuat balik dengan perkara-perkara kebaikan. Maka moga-moga itu akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa kecil kita, insya-Allah. Sebab itu subhanallah ya, kalau sebut lagi tentang hapus dosa ni, ada amalan lebih daripada 40 amalan penghapus dosa. Tengok ya, baiknya Allah ya, kita ini digalakkan untuk buat pahala, buat ganjaran baik, sampai ada motivasi bila buat satu amalan digandakan pula amalan tersebut. Dan kita juga diberi pula motivasi yang lain pada sisi yang lain. Bila dah terbuat dosa, dalam keadaan kita lalai dan terleka, dan diberi pula jalan macam mana untuk kita hapus dosa tadi. Macam mana amalan yang kita boleh buat untuk kita hapus dosa yang sebelum ini pernah kita buat. Subhanallah kan, panduan yang sangat cantik ya, untuk kita terus menjadi insan, manusia, hamba yang baik dan terbaik insya-Allah. Sebab itu baiknya Allah pada kita ya, kita lah yang perlu untuk lebih ya, bersegera ya, merebut peluang-peluang kebaikan ini dalam masa ketika ini. Sebab kita masih hidup, kita sihat, kita lapang, kita boleh melakukan amal baik dengan lebih cemerlang insya-Allah ya. Kita tak nak tunggu waktu sakit nanti baru kita nak bertaubat. Kita tak nak tunggu nanti waktu kita dah tua nanti, dah tak larat baru kita nak cari Allah. Sedangkan waktu inilah, dalam waktu cergas, aktif inilah kita nak buat amal baik, sebenarnya lebih kita mampu. Ala kulli hal, walaupun bagaimana ya, mungkin ada yang menonton, Ustazah saya ni dah berusia macam mana? Tak mengapa. Sebab itu kita sebut tadi macam mana buat perkara kecil pun Allah berikan ganjaran yang tidak ternilai oleh akal fikir kita. Sebab itu jangan pernah berhenti untuk melakukan perkara kebaikan walaupun sekecil perkara. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih semua yang menonton. Subhanallah ya, di Facebook ya, live ya, bersama ketika ini Puan Suhaila, Sita Aloya, Ahmad Amrullah, Puan Zumira, Encik Hisham, Encik Nizam, dan seluruh yang juga berada di Instagram ya, bersama-sama ketika ini di Instagram Buku PTS. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Moga-moga kita mendapat sesuatu pada hari ini dan perbincangan yang menarik. Nak tahu apa pula esok perbincangan kita, insya-Allah bersama-sama lagi kita esok insya-Allah. Untuk topik yang seterusnya, untuk tajuk yang seterusnya, masih buku yang sama, nak tahu tajuk apa,
InsyaAllah nantikan esok. Dan sebelum tu maaf salah silap ya, sepatutnya kita ni jam 12 kita bersiaran, tapi saya terlewat 12.30 ya, kerana saya ada urusan luar tadi. Dan Alhamdulillah kita selesai untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Perbincangan yang baru insyaAllah nantikan. Siapa yang terlepas mendengar daripada awal, boleh dengar siaran ulangan, live ulangan insyaAllah. Moga-moga kita mendapat manfaat bersama. Wallahu a'lam. Jumpa lagi semua. Salam Ramadan Karim. Assalamualaikum. Alhamdulillah.